Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Saedah Johnny Knox, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Yang dihormati Tuan Muhammad Firdaus Muhammad Razi, penceramah kita, alumni Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Yang berusaha barisan pensyarah serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada petang yang berbahagia ini akhirnya kita dapat sama-sama berkumpul untuk satu lagi sesi program bersama alumni anjuran Club ACE Jabatan Kejuruteraan Awam. Jadi kita amat mengalu-alukan kehadiran tetamu kita pada petang ini, dan tanpa melengahkan masa saya mempersilakan Puan Saedah Johnny Knox untuk memberikan kata-kata aluan sepatah dua kata. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita hari ini, Encik Muhammad Rizal. Yang berbahagia, penceramah jemputan dan juga alumni PSIS, Tuan Muhammad Firdaus bin Muhammad Razi. Yang berusaha, Dr. Zamsalwani dan Puan Rozi Laili selaku penolong Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam. Yang berusaha juga Puan Siti Farah Wahidah, Encik Khairul Anwar dan juga Puan Naimah selaku Ketua Program bagi Diploma Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar dan juga Diploma Seni Bina. Dan tak lain tak bukan kepada semua para pensyarah, penasihat akademik dan semua pelajar sekalian. Alright. Syukur Alhamdulillah pada minggu keempat pengajian kali ini bagi sesi 1 2021 hingga 22 ini Kelab ACE telah berjaya untuk merealisasikan program bersama alumni ini di atas usaha gigih pengerusi dan semua AJK. Kelab ACE ini saya bagi pihak Jabatan Kejuruteraan Awam ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas. Ucapan terima kasih jugalah saya ingin berikan kepada Tuan Muhammad Firdaus selaku penceramah jemputan atau alumni PSIS hari ini kerana sudi meluangkan sedikit masa beliau yang saya pasti agak padat pada hari ini untuk bersama-sama dengan para pelajar sekalian. Pengalaman belajar di PSIS ini pada tahun bila ya Tuan Firdaus? Assalamualaikum. Tahun 2004, Puan. 2004. Orang lama jugalah ni ya. Okey, 2004 di PSIS ini saya rasa kalau dikongsikan dengan pelajar mungkin situasinya agak berbeza. Namun apa pengalaman yang Tuan hadapi semasa sebagai pelajar dan juga mungkin pengalaman semasa sedang bekerja sekarang boleh dikongsikanlah dengan pelajar-pelajar sekalian, dan diharapkan sharing ini dapat memotivasikan pelajar-pelajar lah untuk menuju ke arah pekerjaan kelak insya-Allah. Untuk para pelajar sekalian, anda juga akan menghadapi latihan industri dan juga alam pekerjaan dalam beberapa semester lagi kan. Dengan itu diharapkan perkongsian Cik Firdaus kita ini, Tuan Firdaus kita ini dapat membuka minda kita dalam persiapan diri kita dari segi ilmu dan juga personality lah, dan dalam memilih dan mencari pekerjaan yang sesuai. Yang saya rasa pasti ada banyak pekerjaan tapi mungkin dalam bidang yang agak berbeza dan situasi yang berbeza. Untuk tidak melengahkan lagi, saya serahkan balik kepada moderator kita untuk teruskan program. Dengan itu insya-Allah kita berjumpa lagi. Diharapkan Tuan Firdaus tak seritlah untuk menjadi jemputan kita di akan datang untuk program-program yang akan datang insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Saedah Johnny Knox di atas ucapan aluan sebentar tadi. Baiklah, para tetamu, para penonton sekalian, para pelajar yang dikasihi sekalian, di depan mata kita ini bukanlah Tomok tetapi Tuan Firdaus. Okey, nampak sekali imbas macam Puan Tomok kan. Okey, Tuan Firdaus, so tadi dah bagi hint dah 2004 masuk ke Politeknik. So boleh tak Tuan kongsikan kepada kita latar belakang pendidikan ataupun pengalaman sepanjang belajar di Politeknik Sultan Idris Shah ataupun dulu masa tu Politeknik Sabak Bernam. Terima kasih Tuan Moderator Encik Rizal.
Sebelum itu mengucap terima kasih menjemput saya menghadiri penceramah bagi webinar Sembang Santai Alumni. Yang dihormati Puan Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam, Puan Saedah Joni Knox. So, terima kasih menjemput saya sekali lagi. Yang saya lihat dalam sebelum tu dengar tak suara saya? Dengar kan semua? Dengar clear. So, Dengar. Tadi banyak sangat masalah. Saya 2.45 dah try login tapi tak dapat. Alhamdulillah lalas guna juga handphone. So malam ni saya nampak banyak saya punya ex-lecturer saya, Puan Rozi Laili, Puan Siti Arina, Puan Nurihan. Oi, ini semua pengajar-pengajar saya dulu ni. Dulu dia orang masih bujang, saya rasa sekarang dia dah beranak pinak rasa. Termasuk Cik Rizal tu. Dulu bujang dan isteri Puan Siti saya rasa. Puan Siti ada tak dalam ni? Tak nampak sangat. Tak ada dalam ni. Okay lah, Puan Jamalia. Itu semua lecturer saya tu. Puan Syikin. Dia pakai face mask. Kalau masih boleh ingat nama pensyarah ni, kelas. Puan Syikin pun saya ingat lagi. Masih muda lagi. Lepas tu Cik Nubli rasa. Cik Nubli ada tak? Cik Nubli tak ada. Cik Ibrahim. Cik Nubli ada bengkel. Ada bengkel. Ibrahim. Cik Hafizul Hadi. Okay, terima kasih jemput saya dan saya rasa sangat seronok lah jumpa bersama lecturer saya. Okey, untuk makluman semua pelajar-pelajar, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Inspektor Muhammad Firdaus bin Muhammad Razi dari Jabatan Sertifikat Penjenayaan Narkotik Kegiatan. Saya bangga. Tak ada. Saya ni adalah pelajar jurusan Diploma Kejuruteraan Awam tahun 2004 dan nombor matrik saya 17 DKA 04F019. Ingat lagi tu. Siap 17 tu saya rasanya maksudnya politeknik yang ke-17 buka kan? Yes, tepat. Tahun saya dan nombor saya F019. Jadi saya dah biasa beringat nombor, jadi nombor ni memang ingat lah. So nombor badan saya sekarang D19873. Saya masuk polis tahun 2008. Sebelum tu saya cerita diploma. Okey, diploma saya masuk tahun 2004. Saya merupakan batch kedua selepas politeknik Sahabat Benam dibuka. Dan hubungan saya bersama pensyarah saya rasa agak rapat. Sebab zaman dulu student semua tinggal di dalam asrama. Dan kita banyak berkongsi, bercerita. Masa tu kan semua masih bujang, mungkin banyak masa lah melayan student. Sekarang semua banyak dah kahwin, dah kurang kot nak berjumpa dengan student-student kot. Saya tak pastilah kan. Adakah masih student semua macam tu? Macam mana? Rizal? Sekarang ni dia lebih kurang masih lagi macam dulu. Kita masih lagi rapat. Cuma sekarang yelah masa kita bersama keluarga kan. Tak adalah masa nak lepak minum kopi sama-sama macam dulu kan. Dulu lepas kelas kita masih lagi sharing kan, kongsi pengalaman dengan pelajar. Lepas kelas dulu pergi jumpa Puan Nurihan, Puan Rozi Laili. Itu semua tu baik-baik tu. Tak tahu sekarang dah garang kot. Puan Arina garang dari dulu. Jangan dah semua dah lembut dah. Jangan marah puan. Saya melawak ni. Rasa berbangga juga. Sekarang ni bercakap depan lecturer saya yang sangat baik. Terus saya kata pengalaman saya dekat Sahabat Benam mengajar banyak dalam kehidupan saya sekarang lah. Zaman dulu diploma dekat sana tak ada line telefon, wifi tak ada, internet pun ada dekat kafe kot. So bawa lah laptop nak buat assignment, bawa laptop di kafe tu buat untuk dapat assignment. Rasanya dekat depan, satu lagi dekat depan baru ada wifi. Sekarang mungkin dah penuh wifi kot. Semua orang online kan sekarang kan. Dalam bilik pun dia orang main game sekarang. Itulah. Tapi kita kena faham peradaan zaman. Dia orang kena macam tu. Kalau tidak dia orang akan ketinggalan mengikut peradaan zaman. Cuma jangan lalai lah dalam pelajaran lah. Okey, saya rasa dari segi Polis Sahabat Benam ni itulah saya rasa sangat bersyukur lah. Rezeki saya dapat belajar diploma. Dan pada zaman dulu diploma di politeknik ni orang tak pandang lah tu terang cakap. Bila orang tanya belajar mana? Politeknik, poli, macam tu. Bila tanya belajar mana? Matrik. Budak matrik mana? You mana? So agak macam dipanggil
tak nampak lah. Mungkin sekarang saya rasa Politeknik ni one of banyak orang nak masuk. Tapi kelebihan saya tengok di Politeknik ni, pengalaman saya, Politeknik ni banyak mengajar kita buat praktikal daripada teori. Saya tengok banyak macam contoh dalam polis sendiri, untuk makluman, kalau untuk menjadi inspektor macam saya, sekurang-kurangnya kena ada ijazah. Jadi kebanyakannya yang inspektor yang baru keluar daripada rekrut adalah berkelulusan ijazah. Tapi kita tengok diorang ni tak terlalu open minded dan perlu diketuk baru nak buat kerja. Diorang lambat sikit. Macam saya punya batch, saya merupakan last batch yang guna diploma untuk masuk jadi pegawai. Adalah squad 2008 lah, dipanggil squad 2008, adalah last squad yang menggunakan diploma untuk masuk polis. Bermula tahun 2011 kena ada ijazah baru boleh jadi inspektor. So kebanyakannya inspektor yang keluar ni, bukanlah saya kata bukannya semua, tapi diorang ni tak terlalu macam berfikiran terbuka dan senang kata kena tunjuk baru nak buat. Macam itulah. Macam kita dulu mungkin kita belajar susah, mungkin kesusahan tu membuatkan kita lebih matang dan belajar apa untuk baik untuk kehidupan kita lah. Okey. Dari segi kalau kelebihan belajar dekat Polis Sabak Bernam ni, yang mungkinlah student-student dekat sini yang rasa alah jauh lah daripada rumah, saya rasa kebanyakannya orang sekitar sana ke macam mana, Cik Rizal? Kalau sekarang ni kebanyakannya orang sekitar negeri Selangor. Kita utamakan negeri Selangor kan. Tapi ada juga kita open dari negeri-negeri lain. Oh, paling jauh ada orang Sabah. Student Sabah. Okey, ada orang Sabah, boleh bagi feedback bah? Adakah orang Sabah? Tiada. Tak ada. Ada orang Sabah tu, ada orang Sabah, orang Sarawak, orang Labuan pun ada. Oh, okey. Labuan Sabah pun ada. Mungkin dia orang tengah visit. Semua tengah online dekat rumah ke ataupun dekat kelas? Sekarang ni kalau pelajar semester 1 online ada di kampus. Manakala yang lain-lain tu ada di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Okey, faham. Okey, saya ceritakan lebih dahulu tentang tugas skop saya bekerja lah. Macam saya lepasan diploma, masa saya last squad 2008 menggunakan lepasan diploma untuk menjadi inspektor. Dan maksudnya selepas Tuan Firdaus grad diploma di Politeknik, kemudian terus masuk ke polis ke macam mana? Lepas diploma, lepas diploma dulu saya belajar di Politeknik Sabak Bernam. Kita orang cakap jangan memilih kerja lah. Saya first keluar kerja tu, terus terang saya kata saya mencari kerja dan saya selama je saya kerja dekat Mark & Spencer di KLCC masa tu. Kerja dapat duit. Itu terang saya kata dulu bukan nak kata kita memang nak duit dan saya kerja je dalam tempoh saya kerja dalam 6 bulan lah di Mark & Spencer. Kerja sebagai salesperson, tak apalah, gaji masa tu 900 saya rasa. Lepas tu masih mencari kerja, alhamdulillah dapat kerja di MTD Construction. Saya buat projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2. Site daripada Feda Jerudong ke Bukit Besi. Kalau siapa orang Pantai Timur akan tahulah. Masa tu tahun 2008 saya pergi. Di sana masa tu site tu masih lagi hutan dan saya masa tu jadi site supervisor. Masa tu dia bagi gaji 1,500 ke 1,600 lah, saya ingat. Macam itulah, lebih kurang lah, tak sampai 2,000. So dah 6 bulan lah saya bertahan di sana. Bertahan sebab kita yang penting kerja masa tu. Dah tak fikir apa dah. Aku nak hidup, itu je. Sebab kita mungkin diajar berdikari lah. Pandai-pandai lah. Dan diajar tidak minta duit daripada mak ayah. Kalau boleh kita usaha juga macam mana pun dapat duit sendiri untuk kita belanja hidup kita sendiri dan ukur badan sendiri. Itu saja. Okey, alhamdulillah lepas tu 6 bulan saya bekerja di MTD Construction di Terengganu. Saya dapat member saya masa tu offer ada buka satu construction site dekat di syarikat Obor Timur. Masa tu buat construction renovation bangunan Bausted
tower dekat Jalan Raja Chulan. Itu saya kerja lama, lebih kurang setahun lebih, setahun 2 bulan. Kemudian pada tahun 2008 tu saya dapat melanjutkan pelajaran dalam kejuruteraan awam, ijazah sarjana muda USM. Dalam USM? USM Kementerian? Limau Tebal? Limau Tebal, yes, Limau Tebal. Ya, okey. Saya dalam saya tempoh kerja setahun dalam construction dekat site tu, saya ada apply polis lah. Saya just apply, saya sedar diri saya try lah, tapi saya minat polis dari dulu lah. Minat tengok cerita apa, gerak khas lah, kota raja lah. Budak macam sekarang ni anak-anak buah ni semua suka tengok cerita kan. Ada yang berminat, ada yang tak minat, tapi macam saya minat lah. Saya suka badan uniform. Itulah. Sekolah saya suka masuk kadet remaja sekolah, saya masuk kadet polis, untuk berkawat jadi minat lah. So saya apply. Polis dulu lah. Kemudian saya masuk belajar di USM. Dalam 2 bulan tu dapat panggilan masuk rekrut tahun 2008 bulan 9. Okay, saya masuk rekrut bulan 9 dan saya berhenti belajar degree. Saya berhenti belajar. Masa tu okey lah. Mak ayah pun ada. Ayah okey, mak macam okey. So kita target, kita nak kerja, dapat duit. Saya tak fikir dah. Masa tu fikir yang penting aku kerja. Tak apa, degree mungkin kemudian baru kita ambil. So alhamdulillah saya dapat kerja polis. Saya bermula kerjaya di Pulau Pol. Training 1 tahun. 1 tahun training, memang kepala botak, hari-hari kawat, memang gentung habis lah. Otak kena kuat, mental kena kuat. Banyak dalam training tu, ada yang berhenti training tak tahan, ada yang berhenti, ada yang teruskan. So kita berjaya lah. Saya pas rekrut 2009. Saya ditempatkan di Pegawai Penyiasat Narkotik di IPD Sentul selama 1 tahun. Kemudian saya tukar kepada ditransfer ke IPD Penampang Sabah, Kota Kinabalu Sabah, sebagai juga IO ketua menjadi pegawai penyiasat narkotik juga di Penampang Sabah selama 3 tahun dan menjadi pegawai operasi narkotik juga di Penampang Sabah. Kemudian 2013 saya balik ke Kuala Lumpur di Ibu Pejabat Daerah Dawangi, Kuala Lumpur. 2013 sama juga sebagai pegawai penyiasat narkotik hingga 2016. Kemudian 2016 saya ditukarkan ke Bukit Aman menjadi inspektor tahanan narkotik Bukit Aman. Inspektor tahanan ni macam ramai tak tahu apa itu tahanan. Adakah saya ni menjaga OKT? Tidak. Saya sebenarnya menjaga saya memproses file kes merah. File kes merah maksudnya sedikit lah, lebih kepada sedikit pengedaran dadah lah. Saya tidak menjadi pegawai penyiasat, lebih kepada menyiasat. Contohnya si Ali kena tangkap, dadah heroin dalam poket. Itu tugas pegawai penyiasat, menyiasat untuk tuduh di mahkamah. Sekarang kita orang kumpul maklumat, ada 3 statement mengatakan si Ali ni mengedar dadah, tapi dadah tak ada dengan dia. Dia ni tukang macam mastermind. So tugas kita orang buat file merah, tangkap si Ali. Dia berbeza. Dia menggunakan IS lah, intelligence statement, untuk menangkap satu subjek lah. So sekarang ni yang saya membuat kes yang berprofil tinggi lah. Macam kes di Penang, kalau baru ni tengok di Johor ada kes. So kita akan dia akan, kalau tengok berita tu, ditangkap di bawah section langkah-langkah pencegahan khas. Itu saya punya bahagian lah. So kami OKT tu dia akan ditahan 60 hari. Cukup 60 hari kami akan dia akan ditahan di pusat pemulaan akhlak antara di Siparenggam, Batu Gajah ataupun di Machang. Sebab tu kita disebut inspektor tahanan. Sebab ni OKT tahanan, kita panggil OT, orang tahanan. Ataupun orang daerah, orang sekatan. Untuk makluman, di kawasan Sabak Benam tu banyak orang sekatan tu. Hati-hatilah. Janganlah bergaul-gaul dengan orang tak betul. Tengok macam lebih kurang. Situ kawasan black area tu, Sabak Benam tu. Saya dah kerja polis baru saya tahu. Dulu apa, bila dah tengok polis, okey, sini tempat banyak macam semua kan. Okey. So itu saja saya rasa boleh cerita bab polis. Dari segi
saya mendapat makluman tadi, Puan Ketua Jabatan ada maklum kebanyakannya student ni adalah yang akan habis LI kan tahun semester. Kalau semester 5 akan ada LI 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Oh, LI 3 bulan. Jadi dia orang habis baru LI, lepas tu turun pergi kerja. Lepas tu LI, lepas habis terus masuk kerja. Jadi kalau yang perform, company akan offer dia untuk terus kerja company tu. Macam zaman saya dulu, kami LI dulu, lepas tu masuk balik satu semester, baru grad. So, saya tengok ada pro and cons lah dari segi Kerjaya bagus jugalah, dia mengelakkan graduan menganggur pun boleh jadi juga. So bila pergi LI, perform, terus pergi mendapat kerja. So untuk adik-adik semua yang akan pergi ke lifestyle industri, cuba dapatkan company yang tak kisah apa-apa, yang penting dia dapat kerja. Jangan memilih kerja bila pergi LI nak fikir allowance. Dulu saya rasa saya dapat allowance 100 ke 200 lah. Tak ingat tahun 2000 dulu. Dapat kan kena kelepek. Tapi kita anggap kita nak belajar. Masa tu kita akan tengok dunia pekerjaan ni sebenar. Selama ni kita minta duit mak ayah saja, tahu ayah tak cukup duit nak beli minyak motor. Pergi kerja dulu, baru tahu rupanya nak dapat RM10 satu hari pun susah. So LI ni sebenarnya kita jangan tengok kepada otak tu, jangan tengok nak pergi sivil je. Tengok macam ni kerjaya kita. Bila aku lepas belajar, inilah hidup aku kena cari macam mana nak buat. Kita kena kembangkan otak kita. Jangan duk fikir tak apalah, aku nanti habis belajar mak ayah aku tanggung. Jangan. Cuba elakkan benda-benda macam tu. Lebih kepada saya nasihat, jangan banyak bergantung pada mak ayah kita ataupun siapa yang tak ada mak ayah atau yang menjaga kita lah. Cuba cari kerja dan buat yang sebaik mungkin. Kita kena buat kerja yang kita minat. Saya tengok banyak yang sekarang ni nak kerja hanya tak minat. Dia buat lebih kurang saja. Tak kisahlah. So buat kerja sebaik mungkin, insyaAllah okey semua. Itu saja yang saya rasa lah kalau pergi LI nanti. Dan jangan berharap sangat lah nak LI dapat allowance RM1,000 kan. Sekarang allowance RM1,000 ke cik Puan? Tak sampai Tak sampai. Dia tengok kepada company. Tapi biasanya jarang lah. Sebab orang yang kerja pun 1,200 kan. Takkan yang praktikal dia dapat 1,000 kan. Unless kalau dia praktikal company ayah dia ke, mungkinlah dia akan dapat lebih. Tapi untuk makluman Cik Rizal, kalau kita mohon ke JKR headquarters, kita akan dapat allowance lebih kurang 800. Tapi kena cepat. Kena cepat dengan headquarters di Kuala Lumpur lah. Untuk mendapat penempatan di negeri-negeri, insyaAllah. Kalau untuk jabatan polis, saya rasa LI tak payahlah masuk. Nanti takut, tak payahlah, janganlah. Pergi ikut jurusan kita, kejuruteraan awam kan. Ikut kejuruteraan awam. So, pergilah konsultasi mana-mana. Dulu saya LI di Khairi Consultant. Saya buat site saya dulu, saya ingat saya jabatan U-turn di depan Damansara Damai. Kalau siapa yang duduk di sekitar Sungai Buloh tu, depan tu ada satu jabatan, kita ada U-turn depan di Decathlon nama kedai tu. Ada satu U-turn. Dulu saya buat site itulah. So okeylah 6 bulan belajar jumpa orang dan saya masih bagi berkontak rapat dengan assistant manager RE, resident engineer masa tu. Cik apa nama cik tu. Masih lagi berkontak lah. Itulah cerita dia. So kita pergi LI ni pun kalau boleh kita buat PR kita. Tunjuk kita boleh. Budak politeknik ni sebenarnya saya tengok dia orang ni lebih praktikal. Dia orang tak teori sangat. Dia orang suka bekerja. Saya tengoklah kawan-kawan saya dekat sini pun banyak pegawai-pegawai sini pun dia lepasan politeknik Ungku Omar, politeknik Shah Alam, politeknik macam Kuala Kubu lah, politeknik Kota Baru. Adalah dekat dalam polis ni. Okey, kalau macam ada yang LI tu suruh buat pelik-pelik, suruh protestate, tu biasa lah tu. Janganlah macam apa saya budak diploma, mana saya layak kita saya layankan je lah. Nasihat saya lah untuk adik-adik semua ni Itu pun ilmu juga tu. Jangan duk rasa macam aku ni nak belajar diploma, takkanlah aku nak protestate. Taklah suruh. Tapi kalau nampak sangat membuli tu agak-agak lah kan. Kalau dia minta tolong, ada perkataan tolong, adab tu penting.
Ni adab tak ada, kita pun kena beradab. Itu nasihat saya. Tak kisahlah apa-apa LI yang kamu pergi, make sure jaga adab, jaga nama politeknik tu sendiri. So orang akan cakap, oh baguslah budak politeknik Sahabat Bernam, Politeknik Sultan Idris Shah ni. Sekarang panggil PCS Atau PSIS. PSIS. Oh, okay. Jaga nama semua, insyaAllah orang akan suka. Tak kisahlah mana-mana. Yang penting jangan sombong. Tu je, anak bapak kaya ke, bapak datuk ke apa ke, jangan fikir tu. Kita kerja sebaik mungkin, insyaAllah okey je semua. Rizal, ada je Rizal? Boleh tak bagi tips sikit bagaimana kita nak kuat mental? Kan? Kita tahu kalau polis, tentera ataupun kerja-kerja yang pada uniform ni, dia punya mental memang strong kan. So jadi itu satu benda yang penting. Bukan, kita semua kena ada strong mental. Jadi bagaimana cara kita nak kuatkan minda kita, terutamanya pelajar-pelajar ni kan. Tak nak mereka ni lembut, manja, tak nak, kita nak mereka ni kuat. Seperti senior mereka. Ada tips tak sikit? Okey, macam kita post tinggi kan, dekat Facebook, kalau ini saya cakap open lah. Dekat media ni, polis ni selalu dihantam. Saya terang cakap. Yeah. Tapi semua perasan tak? Polis tak pernah hantam balik. Sedangkan pengguna media sosial ni, untuk polis sangat ramai, tapi tak ada pun yang hantar, semua diam saja. So nasihat saya, kuat mental, baik kita diam diri, buat je kerja, layan kerja. Jangan terlalu menyedut benda-benda yang negatif dalam hidup kita, dan kita cuba duduk dalam golongan orang yang positif. Kalau kita kawan kita ni yang jenis ke membawang, kita jangan join sangat. Malah dengar abaikan, kita cuba join yang orang-orang yang positif. Banyak ikut orang positif, itulah yang lebih pada positif lah. Untuk mental yang kuat ni, saya tengok pada diri sendiri jugalah. Kalau mental tak kuat ni, dari segi, saya tengok golongan di sekeliling kita lah main peranan. Kadang-kadang saya macam contoh, saya ambil, saya pegang penyiasat narkotik dulu kan. Kebanyakannya OKT yang bermasalah ni, diorang ni berlatar belakangkan keluarga yang bermasalah. Maksud saya golongan sekeliling dia tu bermasalah. Mak ayah tak ambil tahu, ayah tak ambil tahu. Jadi macam kita tu sendiri kena tanam pada diri sendiri yang kita kena keluar daripada kelompok yang bermasalah ni. Kita cuba bawa diri kita. Kalau cara dia mendekati orang-orang yang kuat mental. Contohnya tengok dia ni cakap sikit-sikit koyak, jangan koyak. So kita tahu dia ni kaki koyak, kita jangan kawan dengan dia. Bukan jangan kawan, kita cuba keluar daripada dia. So pergaulan di sekeliling kita tu main peranan. So saya tengok yang ambil dadah pun sama. Macam mana kau isap dadah? Kawan aja. Tak pernah lagi mampu. Macam mana kau isap dadah? Cikgu aja. Tak pernah. So yang saya nak kata, paling penting orang sekeliling kita. Apa yang kita selalu lupa. Contohnya, saya dulu cerita pengalaman lah. Mungkin dulu saya tu terang, saya ni pelajaran tak pandai sangat. Saya sebab tu masuk politeknik. Kemudian saya mungkin tak, saya cakap tu terang lah. Mungkin Cik Rizal semua kenal, Puan Nura pun kenal. Saya baik dulu dengan satu best student kita. Masih ingat Nur Rizaluddin? Masih ingat kan? Ya. Kan? Dia sangat, saya berkawan dengan dia dan saya duduk dorm dengan dia. Dia tu terang, saya boleh automatik, saya taklah pandai tapi boleh memandai bersama dia. Kadang saya tu terang boleh, memang kita ni tak ada kepandaian, kadang kita ni lupa. So tanya dia, panggil dia Abel, kau ni apa belajar kau apa? Aku baca ni. Saya pun baca apa yang dia baca, InsyaAllah keluar. So saya punya nasihat untuk mental koyak, mental kental tu, kita kena bergabung dengan orang yang di sekitar kita. Kalau kita nak rasa kita nak berjaya dalam hidup, kita nak berjaya dalam pelajaran, berkawan dengan orang yang pandai. Jangan kau pergi kawan dengan orang-orang kaki ponteng. Bila duduk kelas, duduk belakang. Lepas tu kat belakang tu dia duduk lukis muka lecturer. Kan? Macam biasa buat lah. Biasa. Tak ada, bukan. Ni saya tengok. Itu cerita dia. Kan? Tetapi itulah yang saya boleh bagi nasihat, itulah pergaulan antara kawan. Budak-budak politeknik ni mungkin zaman dulu lagi ganas, saya rasa. Sekarang rasa dah banyak yang sangat baik kan. Semua yang pelajaran yang bagus, keluarga yang bagus. Jadi saya tengok
kita cuba berkawan dengan orang yang pandai lah. Itu je lah. Saya rasa dari segi untuk mental tu kuat dalam kita punya hidup lah. Pemilihan kawan itu sangat penting. Pemilihan kawan sangat penting. Yes. Kata kalau kita nak jadi bau wangi, kawanlah orang yang pakai minyak wangi kan. Contohnya macam itulah. Kan? Kalau kita nak jadi orang baik, carilah kawan-kawan yang baik yang akan bawa kita ke arah kebaikan. Saya teringat bila tengok rambut Tuan Firdaus ni, saya teringat banyak kali saya tegur, saya marah Tuan Firdaus ni sebab rambut dia perang. Saya rasa ramai pegang pensyarah-pensyarah pun ramai banyak kali tegur. Setiap kali kita tangkap rambut dia perang, dia akan jawab jawapan yang sama. Saya lahir rambut saya dah perang je. Kata kalau Puan Heran mengangguk kepala tu. Memang itulah cara dia. Ayat yang selalu saya bagi, awak nak masuk Akademi Fantasia ke nak masuk Politeknik? Kan? Saya tak sangka. Pun orang tanya soalan yang sama juga. Sama juga. Sampai terpaksa saya buktikan dekat Facebook gambar saya macam kecil-kecil umur perang. Tak, kita nak cerita dia masa di zaman Politeknik sendiri, kita dah cuba terapkan budaya disiplin dari kalangan pelajar. Kan, dan kita lihat asbab tindakan-tindakan disiplin yang kita ambil itu sebab kita sayang kepada para pelajar. Dan kita lihat hari ini macam mana Tuan Firdaus boleh menjadi seorang yang sangat disiplin sehingga boleh menjadi seorang anggota polis berpangkat tinggi. Apa kepentingan disiplin ni, ataupun macam mana kita nak jadikan kita ni sebagai seorang yang berdisiplin? Disiplin ni sebenarnya diri jugalah. Kalau jap dia orang kacau sekejap. Okey. Okey, sorry, iklan. Okey. Disiplin sebenarnya macam kami training dalam polis ni, dalam tempoh setahun training di Pulau Ampor tu, memang dia ajar disiplin lah. Disiplin ni bermula pada diri kita juga, nak dengan tak saja. Jadi disiplin, kita rasa asyik nak memberontak, cuba buang perkataan memberontak tu lah. Sebab bila disiplin ni, kita kena ikut, patuh pada arahan lah. Sebab dalam polis ni kami memang ikut arahan lah. Kalau contoh, okey, minggu ni semua orang tak boleh keluar bandar. Contohlah di Pulau Ampor lah. Jadi kita kena ikut. Jadi memang ada yang memberontak. Pada yang memberontak tu teruskan memberontak, tapi akhirnya buruk pada diri dia. Jadi saya tengok dari segi disiplin ni, nak kata disiplin tu memanglah mungkin pada diri sendiri dan bagi saya apa baru orang sekeliling kita lah. Macam mana kita disupport oleh kawan-kawan, ahli keluarga. Kalau daripada kecil dididik tak berdisiplin, tapi kita ni nak ubah diri kita disiplin, boleh disiplin. Itu saja. Tapi setahun training, saya terang kami memang diajar untuk berdisiplin dan dengar segala arahan. Memang mental sangat kena kuat. Minat tak minat, that's why saya kata kami training dulu masuk training 500 orang yang berjaya habis dalam 300 lebih lah, dalam 100 lebih berhenti. Adalah setahun tu 100 lebih kurang sebab alasan macam-macam lah. Sakit. Jadi saya tengok disiplin ni memang pada diri sendiri lah. Nak dengan tak nak. Macam kita, waktu kita, kalau kita bermula dengan waktu lah. Kalau janji pukul 3 lah masuk. Kan jangan. Kalau itu pun tak boleh nak patuh, benda lain lagi susah nak patuh. Masa itu paling penting saya tengok. Kalau kelas pukul 8, jangan masuk kelas 8.20. Lepas tu menipu. Saya paling pantang anak buah saya menipu. 8.20 datang, tanya kenapa lambat? Oh tadi tayar pancit lah, ni pancit lah, tu lah. Tu tengah cakap saya bangun lambat tidur. Saya tidur lambat. Itu saja, senang, tak ada orang marah kan. Jadi dekat situ saya tengok mungkin kalau siapa yang nak mulakan tu berdisiplinkan diri, kita hormati waktu kita sendiri. Kalau kata nak pergi kerja pukul 8, 7.45 dah ada dekat office. Ini pukul 8, 8.20 masuk kerja. Itu contohlah disiplin lah. So mungkin bagi saya masa itulah yang akan boleh kita cuba untuk mula untuk mendisiplinkan diri. Dari situ baru kita akan automatik belajar untuk disiplin, mendengar arahan. Itu je lah Rizal, saya rasa. Titik permulaan saya teringin dengar jadi soalan
Saya teringat Nak suara dengar? Puan Siti Nurrehan. Okey, Puan Siti Nurrehan, kita open satu soalan. Puan Siti Nurrehan boleh tanya satu soalan? Request daripada pelajar. Request dari Tuan Firdaus. Puan Nurrehan ni comel. Saya ingat. Sampai sekarang dia masih comel. Dia punya head tu apa, ni pun comel lagi ya. Aduh hai. Okey, Puan Siti Nurrehan boleh? Satu soalan kita minta. Apa? Okey. Satu soalan ni, alamak saya tak prepare soalan pula. Apa pun boleh. Aduh. Okeylah, saya tanya tu satu soalan lah. Anak dah berapa sekarang dah? Satu anak saya. Alhamdulillah. Umur berapa dah tu? Umur dah 7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah. Baru masuk sekolah. Aduh. Itulah saya sebenarnya bangga bila saya follow Tuan Firdaus ni dekat halaman Facebook kan. Terus kita alamak bangganya saya tengok anak didik saya seorang dah jadi inspektor. Terkejut sebenarnya tengok ada seorang jadi inspektor dah. Terima kasih Puan. Macam saya rasa sekarang. Sebab dulu kan, aduh semua ada anak pinak semua dah besar. Aduh. Berkat garang-garang pensyarah ni lah jadi polis hari ni. Betul. Itu saya setuju. Tapi saya rasa tu pensyarah dulu kan garang tau, tapi baik. Dia layan lah. Saya dulu PA saya Encik Farid. Sekarang dia dekat Poli PD saya rasa. Poli PD. Ya. PD kan Encik Farid. Itu pun baik juga tu. Baik dia Encik Farid. Banyaklah Puan Cikin, cikgu saya juga. Okey. Okey, Tuan Firdaus. Tadi banyak cerita tentang latihan-latihan yang diterima di Polapol. Boleh tak kongsikan sedikit bentuk-bentuk latihan? Kalaulah andai kata hari ni ada pelajar-pelajar yang minat nak jadi polis. Okey. So apa latihan-latihan yang dia akan terima di Polapol? Okey. Saya boleh ceritalah kepada yang berminat menjadi polis lah. Yang pertama kita terapkan minat kita sendiri. Pertama, kalau masuk polis tak minat, jangan masuk. Jangan masuk sebab kau nak, tu tengah cakap, ni pun dah besar kan. Jangan masuk nak pergi duit, jangan. Masuk polis sebab kau minat polis, kau nak bekerja dan kau memang minat, masuk. Kalau tak minat, jangan masuk. Itulah yang berlaku sekarang keadaan dekat luar, yang ada yang saya tu tengah cakap lah, ada yang terlibat dengan aktiviti rasuah, aktiviti jenayah. Ini banyak ni, kita track record kebanyakannya semua yang bermasalah lah. Masuk polis, otak set, aku kalau tangkap, aku nak duit. Itu memang ada lagi. Itu kita tak boleh ubah. Tapi dia dah jadi tak selalu open macam dulu-dulu. Saya tak pastilah. Tapi itulah contohnya lah. Yang paling penting minat. Okey. Yang pertama nak masuk polis, kalau macam lepasan diploma boleh. Tapi sekarang ni hanya, dulu kalau diploma ni boleh masuk cadet sergeant. Maksudnya kita terus masuk cadet sergeant. Sekarang dia tak buka dah. Sekarang terpaksalah masuk ke constable dulu. Constable tapi kena pakai result SPM lah. So constable basic gaji dalam 1,003, 1,004 macam itulah. Termasuk allowance gerbak-gerbuk dalam 2,000 lebih lah. Allowance polis ni sangat tinggi lah. Macam allowance campur rumah, allowance ada kola, allowance lebih masa, plus minus dalam 1,000 dah saya tengok lebih kurang. Okey, kalau lelaki ketinggian minimum 163 cm. Ini saya dapatkan daripada bahagian penjawatan tadi. Okey. Okey. 163 cm untuk lelaki dan perempuan 158 cm. Siapa bawah tu, Assalamualaikum. Tak boleh. Saya lepas tu. Lepas tak boleh. Umur itu lain pula umur dia. Ada pakar. Tapi adalah dia kalau diploma ni dulu zaman saya rezeki juga, alhamdulillah rezeki boleh masuk inspektor terus. Cuma sekarang nak ada masuk inspektor degree lah. Tapi macam saya, alhamdulillah saya dapat sambung pelajaran masa saya belajar. Masa kerja saya ada belajar saya sambung balik ke USM dalam pengajian sains politik selama 4 tahun daripada tahun 2000. Saya grad 2018 dan saya pun sekarang ada degree lah. Jadi kalau siapa yang masuk polis awal, constable pun, kita boleh upgrade diri kita daripada constable boleh pergi ke inspektor. Kita belajar sambil tengah kerja, kita belajar. Lepas tu kita upgrade. Dia panggil KPSL. Betul lah.
pangkat secara lantikan, KPSL lah. So dipanggil anggota atau pegawai KPSL lah, itulah. So kalau masa training setahun tadi yang Cik Rizal tanya tu, training sangat fizikal lah. That's why masa sebelum kita dapat masuk ke Pol-Pol, kita akan dicek lah badan kita semua fizikal, adakah ada patah, ada tak kita ni macam ada masalah. Tapi sekarang ni cermin mata dah boleh pakai, dulu tak boleh. Sekarang rabun boleh. Dulu tak boleh. Dulu saya tipu sikit lah kan, saya pakai kontak lens. Terpaksa lah. Dah minat kan. Tapi kena ni lah, usaha lah kan. Sekarang dah boleh dah pakai spek. Dah boleh pakai spek. Lepas tu physical everyday, boleh katakan everyday pagi kita pukul 5 bangun, solat subuh berjemaah dalam keadaan berkawat. Lepas solat subuh, lepas tukar uniform, berkawat daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30, balik bilik, tukar uniform, kita masuk padang kawat balik. Kita akan pergi kelas. Kalau pegawai ni dia ada kelas undang-undang. Kita akan pergi kelas undang-undang dalam keadaan berkawat, bukan dalam keadaan melengah-lengah kangkuk macam lalu kat susu gajah. Kalau kat polis, susu gajah. Tak ada susu gajah. Zaman polis ni teduh tu tak ada. Kepala memang kena botak. Hari-hari kita duduk setahun dengan kepala botak, tak ada rambut panjang. So memang pagi kawat, tengah hari balik rehat jap bilik, petang kawat lagi, ada petang senaman. Dalam tempoh dia 6 bulan, dia tempoh setahun, 6 bulan di Pol-Pol, masa zaman saya lah. 6 bulan di Pol-Pol, memang training tu hari-hari. Daripada yang zero kawat sampailah pandai kawat. Siapa yang zero kawat ni, dia akan ajar daripada kaki pengkau semua akan diajar, dan automatik kita akan hari-hari. Dekat situ kita diajar menerima arahan. Satu ketua pelatun akan hari-hari bagi arahan, kita akan dengar arahan dia. Kalau tak dengar arahan, ada hukuman. So dari segi tu diajar disiplin lah. Masa, kalau contoh padang kawat pukul 8 kena turun, satu tim 25 orang pelatun saya, 25 orang akan pergi ke padang kawat sebelum pukul 8. Lambat, punch. Denda lah. Tahulah denda dia macam mana, lari padang kawat lah, junjung senjata lah. Berat saya masa masuk polis dulu 86, saya keluar rekrut 73 kot. Macam tu lah berat saya. Dekat berpuluh kilo tu masa tu. Kurus lah. So fizikal lah, lebih kepada fizikal. Jadi kalau tu yang saya kata tadi tu, kalau nak masuk polis boleh, kena minat. Kalau kita duduk dalam tempoh setahun tu tak minat, memang tak boleh buat apa. Memang akan berhenti. Saya tahu ada dalam ni yang dia berminat jadi polis. Macam classmate saya sendiri, Politeknik ni, Tuan Izhar, macam kalau tuan-tuan ada kawan dengan Izhar Shazmi, dia bahagian trafik, ASP Azhar. Dia, lepas tu kawan saya, ramai kat polis daripada Sabah Penam ni, sebenarnya dapat. Puan Mona, bahagian Jeeps, dia juga yang ni. Kalau minat, teruskan. Jangan ikut orang. Saya memang terus saya minat masuk polis lah. Dan saya rezeki saya kerja lagi sekarang ni dah 13 tahun. InsyaAllah minggu depan saya akan daripada Bukit Aman akan bertukar kepada jadi ketua bahagian narkotik Tampin Negeri Sembilan. Alhamdulillah dapat naik pangkat. 11 ni saya akan lapor di Tampin. So minggu ni minggu terakhir lah saya melapor diri di Bukit Aman. Lepas ni saya akan tukar ke Tampin Negeri Sembilan pada 11. Baik, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, para pensyarah yang masih lagi bersama kita pada petang ini untuk slot bersama alumni. Dan untuk makluman anda semua, kita sedang bersama dengan Tuan Muhammad Firdaus Muhammad Razi dari Bukit Aman yang merupakan alumni Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Jadi kepada para pelajar, suka untuk saya ingatkan, jangan lupa untuk tuliskan kehadiran anda untuk sesi petang ini di link yang telah diberikan di ruangan chat. Dan sekiranya ada soalan-soalan yang ingin diajukan kepada Tuan Muhammad Firdaus, boleh ajukan terus ataupun boleh tuliskan di ruangan chat. InsyaAllah saya akan cuba sampaikan kepada Tuan Muhammad Firdaus untuk jawapan. Okey, Tuan, kita ada satu soalan dari pelajar ni, dari Ilya Inshira binti Muhammad Khairul Rizal. Nampaknya dia berminat untuk jadi polis. Soalannya begini, Tuan, kalau dah habis semester, maksudnya dah habis pengajian, nak kena ambil apa untuk dapat masuk terus jadi polis? Mungkin dia nak tanya bagaimana cara permohonan ke, bagaimana nak mohon,
apa dokumen ke mungkin link yang ada website kerujukan yang boleh dirujuk untuk membuat permohonan ni. Nampak kat situ. Ada pelajar kita minat nak jadi polis. Baguslah, berminat. Pastikan minat Make sure minat. Jangan dah ambil dah dapat. Alah tak minat. Tapi tahu banyak sekarang minat polis. Mungkin sebab gaji pun sekarang dah okey kan. Dulu saya masuk polis gaji saya basic 1,600 saja untuk inspektor. For long. Lebih kurang gaji constable dulu. Dululah. Lepas tu dia upgrade, alhamdulillah gaji sekarang boleh lah cukup makan kan, nak bayar hutang je lah. Okay, kalau yang berminat jadi polis sekarang ni macam adik-adik ni diploma, nanti mungkin akan dibuka balik untuk cadet sergeant. So kalau tak nak tunggu tu, boleh terus apply untuk jadi constable, tapi sekarang ni kena isi di SPA 8 lah. SPA 8 tu JPA punya borang lah. Sekarang ni zaman saya dulu kami kena pergi balai beli, bukan ambil borang. Dekat situ dia akan ukur tinggi, baru dia bagi borang dululah. Dia isi, tapi dia akan ada bagi syarat-syarat tu. Ketinggian berapa, kita pun berapa umur. Saya tak ingat tu berapa tu, saya lupa minta tadi. Tapi saya rasa kalau macam constable, maksimum umur 28 misalnya, 28 atau 29 lah. So macam sekalian kalau keluar nanti pun habis umur 21 kan, betul tak? 21 kan? Ya, 21. Saya dulu habis diploma 21, 22 saya masuk polis. Saya masuk setahun, dalam setahun saya kerja gedebak-gedebuk, dapat masuk polis dalam setahun. Umur 22 saya masuk polis, jadi sekarang dah berkhidmat 13 hingga sekarang 14 tahun dah, 13 tahun. So, dalam nak jadi polis ni, apa pun isi SPA 8. Itu saja. Tak ada masalah. Isi SPA 8, dia akan panggil untuk temuduga. Selalunya kalau nak lebih mudah, buka saja Facebook portal PDRM. Dia akan selalu update. Kalau ada buka untuk pengambilan constable, pengambilan inspektor, dia akan keluar kat situ. Sekarang banyak orang kongsi. Kalau WhatsApp group pun banyak. Kadang adik-beradik kita, saya pun akan dapat. Memang akan dapat. Kita boleh, kalau tak nak tunggu boleh isi siap-siap, dia akan keluar nanti. Dia akan buat tapisan. Memang sekarang ni melalui SPA 8. Sebab sekarang ni dia tak melalui dulu PDRM punya yang pemilihan. Sekarang tak. Daripada SPA 8 baru dia akan hantar ke mana. Contohnya Cik apa tadi nama dia? Rumah dia dekat mana? Selangor. Selangor dia akan panggil pergi ke constable, selalunya dia akan buat kat brigade tengah di Ceras tu. Dia akan ambil lah selection. Dia akan pilih lah berat kita, tinggi berapa. Baru kita ada proses. Lepas tu kalau saya lebih cerita bab pegawai, kalau pegawai kita akan dipanggil untuk pergi temuduga. Lepas tu dia ada kursus 2 hari. Saya sekarang tak pasti, rasa masih samalah. Dia akan suruh kita 2.4 km untuk test kita punya stamina. Lepas tu dia akan suruh jerit. Kalau lelaki dia suruh jerit, kalau keluar pun ada. Jangan terkejut. Dia akan betul. Saya benda cerita pengalaman saya lah. Dia akan, okay. Jerit. Kalau bab jerit tu saya rasa saya boleh dapat. Kalau bab lari 2.4 km tu itu kena cuba. Kena fit dulu sebelum pergi, betul. Kita kalau nak usaha nak juga, insya-Allah dapat. Kita macam contoh, saya suka dengar, ada baru ni saya dengar kat radio Rosamno cakap, kita ni tak selalu kena banyak bercakap apa yang kita nak. Bercakap ni lah doa, dan insya-Allah dapat. Kalau kita minat mesti dapat. Tak pernah lagi lah, alhamdulillah lah, apa yang kita minta ni insya-Allah dapat. Lambat dengan cepat saja. Kan? Betul je Rizal kan? Betul puan. Kan? Okey, kalau berminat boleh, tak ada masalah. Tapi apa pun saya mulakan, make sure minat. Jangan terpengaruh dengan cerita dalam TV. Hari ni siasat, besok tuduh, lusa jatuh hukum. Tu penipu. Tipu. Itu semua tipu. Tapi kalau berminat, bila dah kerja nanti kita tak tahu kita akan masuk jabatan apa. Saya daripada lepas rekrut sampai sekarang saya buat narkotik dah. Saya jangan pakai uniform. That's why semalam Cik Rizal ada minta gambar. Saya kata, "Mak, mana gambar aku?" Uniform ni jangan pakai. Kami narkotik ni jangan pakai uniform. Kalau jenayah, betul. Jenayah, komersial pun tak, jangan. Sekarang dah pakai dah. SB, narkotik lebih kurang macam special branch. Kita ni banyak, bukan undercover lah. Kita tak expose kami ni polis. Kalau kami ni expose polis, kadang-kadang orang tahu, kadang orang tak tahu. Macam saya kalau pakai baju biasa, orang tak tahu saya polis. Selalu orang kata saya kerja bank. Kan? So
Itu untuk masuk polis, kita akan kena bersedia untuk dimasukkan ke mana-mana jabatan. Dalam polis ada jabatan jenayah, narkotik, trafik, special branch, KDNKA, PGA, banyaklah. Komersial, apa jabatan polis ada 8 ni. Saya pun tak ingat. Komersial tu apa ya? Komersial, kes kola putih macam kes 1MDB, kes-kes yang commercial crime lah. Kes penipuan bank, kalau Cik Rizal kena tipu duit dengan scammer, itu commercial punya kerja. Itu bukan kami punya dadah. Kerja saya, apa ketan dadah keluar, heroin, methamphetamine, syabu, macam kawasan Sabak Benam ni banyak pendaratan penduduk dadah daripada Indonesia, Bokok Haram. Itu mungkin yang ramai tak tahulah. Tapi bagi tahulah. Itu Sabak Benam ni memang famous lah dengan layan semua kan. Tu contoh je lah yang saya katakan. Dalam polis pun ada Marine. Memang actually bagi saya polis ni best. Tapi kita kena minat. Kalau kita tak minat, sekadar nak gaji, tak best. Tapi saya bahagian ni memang kita boleh pilih ke ataupun ditetapkan oleh pihak? Dia masa training tu kadang-kadang special team dia akan contohnya special branch kadang-kadang dia akan minta, dia nak perlukan anggota. Dia akan pergi masuk masa kita training, dia akan open siapa nak masuk. Kita pergilah. Kalau tak ada open, kita macam saya let go lah, tak kisahlah mana-mana kan. Saya minat jenayah, minat trafik. Saya minat trafik. Saya minat motor besar, minat sebab duduk tengok. Itulah cakap, jangan terpengaruh dengan TV. Roda-roda kota raya. Roda-roda kota raya kan. So minat, tapi itulah duduk narkotik. Tapi narkotik sebab kita narkotik lebih ada bunyi. Kita narkotik direct case. Dadah dah ada, tangkapan dah ada, lebih senang. Dia tak macam jenayah ada body, contohnya orang tu kena bunuh kat dalam rumah. Kita evidence memang sangat penat. That's why saya kata kena minat. Kita kena standby betul, tak tidur malam. Dulu masa zaman saya IO, dulu saya nyiasat kes paling besar saya pernah buka kes 39B, tangkapan Iran. Dadah 15 kilo dalam kondominium. Masa tu memang penat. 1 minggu boleh katakan tidur berapa jam saja. Masa tu pun saya dah kahwin. Memang, tapi itulah dah kahwin, kena tium pula dengan rumah. Macam mana bagi biasa kan. Tidur malam, tapi tidur yang tak berapa cukup. Nak siasat, kita kena ambil evidence dia, pergi tempat kejadian, ambil CCTV, ambil dia punya DNA, check dengan dusting, dia punya bulu gigi dalam bilik. Banyaklah. Bila kita dah masuk pegawai penyiasat, inilah unsung hero lah orang kata. Everyday kerja, itulah memang sangat penat. Tapi best. Siapa suka challenge, saya terang kata masuk polis sangat best. Apa bestnya jadi polis? Bestnya jadi polis Kita biasa tengok filem, bestnya jadi polis ni ialah dia hero, orang ramai minat, heroin cantik-cantik, main pistol tembak sana tembak sini kan. Dia boleh lari, lompat pagar, sekali lompat boleh lepas. Kalau kita kena panjat tangga pun takut kan. So apa seronok jadi polis? Best jadi polis ni pertama disiplin lah. Kita akan automatik, kita akan berdisiplin. Kita rambut panjang sikit pun kita dah rasa rimas. Kalau siapa rambut panjang tu, macam saya tak biasa rambut panjang. Jadi kita akan jadi, kalau perasan yang poli pencen pun dia walaupun pencen dia rambut masih potong straight. Kalau perasan lah. Pencen poli kan, cuba tengok dia mesti potong bagi straight. Itu disiplin ni lah. Yang kedua, kita ramai kenalan. Sangat ramai kenalan. Kita bukan saja kita sangat ramai, kita akan berjumpa dengan ramai-ramai. Satu hari kita ambil lah, kita akan jumpa 100 orang. Kalau 14 tahun saya kerja, berapa ribu, puluh ribu dah saya jumpa orang. Macam-macam orang. Lepas tu best polis ni kita kerja yang penting minat lah. Macam mana saya pusing pun kena minat lah. Kalau kita tak minat lah, memang tak boleh pergi. Banyak saya tengok pegawai-pegawai ni yang baru keluar ni, alahai, dia masuk polis. Sebab apa kau masuk polis? Ayah suruh. Ayah polis kan. Lepas tu bila kena kes pelik-pelik, mula pening. Alah, masuk hospital lah, ni apa benda lah. Jadi apa benda pun kena minat lah. Jadi macam belajar surat awam pun sama juga. Kalau kita tak minat, kau belajar lah mekanik structure tu. Saya tak minat. Lagi pening tu bagi structure.
Okey. Geoteknik minat. Kita ada minat baru kita akan automatik kita akan suka dengan kerja kita sendiri. Lah macam Cik Rizal minat jadi MC, saya selalu tengok dia dulu. Sedap dengar. Jadi kita buat sebaik mungkin. Jadi seronok benda tu. Betul Cik Rizal kan? Betul. Apapun. Assalamualaikum. Salam. Boleh minta maaf mencelah saya Zanaria nak tanya Tuan Firdaus. Ya. Apa Zanaria? Okey Zanaria. Dr. Nazaria. Dr. Zanaria. Okey. Okey, saya nak tanya, betul ke kenyataan ini sebab sebelum ni ada anak saudara saya nak mohon constable dan telah interview dan dia dah buat apa macam ujian ke apa semua, tapi masa pencalonan pemilihan tu dia tak berjaya dan ada kenyataan daripada macam polis lah, dekat balai polis ke saya tak pasti, yang dia kata sebenarnya kita kena ada macam kabel ataupun referee polis sendiri yang macam menyokong ke permohonan tersebut. Betul ke tu? Sebab dia tak ada, masa tu saya pun tak tahu dia mohon sendiri kan. Jadi bila balik kampung tu saya baru tahu dia tak berjaya masuk polis sebab tak ada referee, tak ada penyokong yang maksudnya pegawai polis ke yang menyokong permohonan tersebut. Dan sekarang ni anak saudara saya tu dah jadi askar sebab lepas tu dia pun askar. Dia dah jadi askar dah. Rezeki juga tu. Terima kasih. Terima kasih sama. Terima kasih Puan Zanaria, Dr. Zanaria. Saya nampak kat sini nama. Sebab pakai handphone ni tak berapa clear sangat, sorry. Okey, terlebih dahulu, lepas kita dah habis interview, dia akan bagi satu yang maklumat lah kan. Lepas kita interview habis, polis akan bagi satu medical punya report tu. Kita kena pergi ke hospital, ambil rawatan lah. Doktor akan tulis lah situ, layak tak layak semua. Tu salah satu. Kemudian ada cawangan, akan ada panggil tapisan daripada cawangan khas. Mungkin mungkin salah satu sebab kita tak pasti ada, tapi bila tapisan keselamatan tu ada isu-isu lain kita tak, saya pun tak boleh kata lah. Nak kata kabel tu betul kan, saya masuk tak pakai kabel, alhamdulillah. Saya kabel satu lah, Allah Ta'ala je doa, ya Allah. Itu saja. Betul kan saya cakap. Saya tak ada kabel, family saya pun tak ada polis. Memang tak ada pakai kabel, tak ada, saya apply, alhamdulillah dah aku dapat. Tapi mungkin lah adalah sebab dia kenapa tak jadi polis, dia dapat jadi askar kan. Tapi dia dapat jadi askar ke steady lah, askar lagi steady, tapi askar penat sikit. Tengah training pun training, dah kerja pun training, penat sikit lah kan. Lepas tu banyak kena pergi outstation dekat masuk hutan dah apa semua kan. So dari segi saya rasa kabel tu taklah, mungkin ada. Tapi sekarang ni sebab tu dia pakai SPA 8. Kita kena apply melalui JPA. Lepas tu tapisan pun JPA akan buat tapisan. Mungkin salah satu sebab kita tak tahu. Saya pun tak tahu kan, saya bukan nak kata lah. Mungkin bila tapisan SB tu ada rekod lampau ke, ataupun ada isu-isu lain ke, itu saya tak nak kata lah. Kalau kabel tu, kalau 100% saya rasa mungkin 10% lah yang nak pakai pun. Tapi tak lah, itu mungkin rezeki dia juga pun boleh kata juga lah, tak nak kata. Itu saja. Dia orang duk tanya. Okey. Kita dah sampai ke penghujung je. Masa pun dah izinkan kita kan. Mungkin kita dah dekat 45 dah sekarang ni. Nampak Tuan Firdaus pun agak sibuk tu dengan tugas dan tanggungjawab hakiki beliau. Jadi mungkinlah kata-kata terakhir ataupun nasihat kepada para pelajar politeknik ataupun kepada semua, kita fokus pada pelajar dulu. Apa nasihat Tuan kepada pelajar ni supaya dia bersedia untuk menjadi seorang yang boleh menyumbangkan sesuatu kepada agama, pada negara, pada tanah air kita, sebab mereka ni lah yang akan menjadi pemimpin Malaysia pada masa hadapan. Sekarang ni masa kita sebagai pemimpin tu, kita yang menjalankan tanggungjawab, melaksanakan tugas dan sebagainya. Satu hari nanti pelajar-pelajar ni bila dah grad, dah tamat, masuk dunia pekerjaan, mereka lah yang akan meneruskan legasi pekerjaan di Malaysia ni. So apa nasihat Tuan kepada mereka? Okey. Untuk nasihat saya sangat mudah. Saya rasa saya ulang daripada tadi. Kita cuba bergaul dengan orang sekeliling kita yang sangat baik. Kalau kita nak jadi baik, kawanlah dengan orang yang baik-baik. Itu saja nasihat. Itu je.
InsyaAllah hidup kita akan elok dan berjaya. Kalau kawan kita tu tak okey, bukan saya kita nak boykot dia, kita cuba kurangkan berkawan dengan orang yang tak baik. Kita boleh nampak orang ni, kalau yang penting niat kat diri tu sendiri, aku nak berjaya, nak tunjuk kat mak ayah aku nak banggakan diorang walaupun aku pelajaran aku tak bagus. InsyaAllah one day mak ayah aku bangga dengan aku sebab aku berjaya dalam tak menyesalkan dia dan senangkan dia lagi. So bagi nasihat saya pada student-student ni, nanti sekarang adalah waktu yang sesuai memilih kawan. Saya kalau diberikan undur masa, saya akan nak balik ke politeknik, saya nak betul-betul pilih kawan, susun balik kita punya kehidupan. Salah pilih kawan, memang habis. Nanti bila adik-adik dah kerja, dah pergi LI, akan nampak macam-macam. Akan nampak nanti bila pergi LI, ada orang jenis kaki suka ponteng kerja, kaki suka melawan bos. Itu negatif side lah. Cuba elak. Kalau dia kata okey, kau tak payahlah, jangan. Kita cuba elak, kita kawan dengan orang yang betul-betul berjaya dalam hidup, insya-Allah memang berjaya. Saya tengok tak jumpa lagi lah kita berkawan dengan orang berjaya ni kita tak berjaya. Saya rasa semua berjaya. Kalau kita kawan dengan orang tak berjaya, confirm tak berjaya. Lagi jahanam. Itu saja. Jangan jadikan kita ni main point kepada orang kata buruk. Biar kita buat kita baik. InsyaAllah kalau kita baik, kawan-kawan belakang kita pun baik. Itu saja. Macam dalam polis sendiri, kalau kita nak hormat orang, kita kena, kalau orang nak hormat kita, kita kena hormat orang dulu. Itu saja saya lah. So, satu lagi, hormat pensyarah-pensyarah cikgu-cikgu kita ni. InsyaAllah doa-doa daripada orang ni lah yang mungkin diangkat oleh Allah, diaminkan dan berjaya dalam masa depan saya sekarang ni. Alhamdulillah berjaya. Mungkin salah satu doa daripada lecturer saya yang saya masih nampak lagi ni, mungkin doa untuk kita berjaya. Itu saja. Jangan melawan cakap diorang. Mungkin kita ada sikit tak puas hati, normal lah. Tak pernah lagi dalam dunia ni kita berpuas hati dengan cikgu kita. Jarang lah. Tapi kita cuba apapun biarlah diorang yang tinggi, hormat diorang macam mak ayah kita. Kalau kita di sekolah di politeknik, diorang lah mak ayah kita. Balik rumah mak ayah kita. Kita kena jaga, itulah paling penting. Itu saja. Betul. Satu nasihat yang komplit, cukup padat. Okey, sekarang ni kita nak minta nasihat seorang polis kepada orang awam. Apa nasihat Tuan Firdaus sebagai anggota polis kepada kita ni orang-orang awam ni, terutama dalam aspek narkotik tu sendiri ataupun jenayah tu sendiri. Apa nasihat yang kita boleh kongsi? Okey, yang pertama, jangan terlalu tertutup dengan media sosial lah. Kita ni banyak yang fitnah daripada yang betul. Itu pertamalah. Dari segi skop dadah ni, macam saya kata, pilih kawan yang betul-betul lah. Yang pengalaman saya sebagai pegawai penyiasat, pegawai operasi dalam narkotik, lebih kurang pengalaman 14 tahun, kebanyakannya terlibat dengan dadah sebab kawan. Kebanyakan lah, saya boleh bagi persen 95% lah. Dan tak pernah saya jumpa yang kau isap dadah sebab apa? Saya belajar sendiri dekat YouTube, tak ada. Semua tipu. Semua sebab kawan. Itu saja. So pilihlah kawan yang dia elok. Kalau kawan kau elok, kau mesti elok. Itu saja. Lepas tu dari segi keluarga tu, jangan nak kata apalah. Dan nasib dia macam tu kan. Diri kita sendiri, kita cuba bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. InsyaAllah kita tak akan terlibat dengan jenayah, tak akan terlibat dengan dadah, tak akan terlibat dengan penipuan. Dan menyebabkan korang ni ditahan reman dalam lokap selama 4 hari. Macam saya, sindiket 60 hari. Rasa pun macam saya ambil pengalaman saya sendiri, untuk LPK ni jarang lah budak-budak politeknik yang kena tangkap LPK. LPK ni pada otai-otai lah kan. So untuk saya 60 hari tu tak mungkin lah. Tapi janganlah terlibat. Kalau yang isap rokok, kurangkan isap rokok. Itu saja. Bila lepas rokok, dia akan isap dadah. Itu je jawapan saya. Tapi tak pernah lagi saya dengar orang tak isap rokok, dia isap dadah. Tak ada. Rokok tu kurang-kurang lah. Boleh isap rokok. Dia ada duit kerja nak isap sampai nak mati pun tak ada masalah. Ni tengah PTPTN tu sedarlah diri sikit kan. Nanti dengan dengan sedap kau. Itu sajalah. Okey, dari segi polis jenayah itu je lah. Itu saya rasa okey kot. Faham lah InsyaAllah. Okey, kita faham lah tu kat situ kan. Jenayah di mana-mana kan.
Okey, mungkin sebagai penutup, kata-kata terakhir daripada Tuan Firdaus, ucapan ringkas kepada pensyarah kepada siapa-siapa saja yang ingin disampaikan pada petang ni. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Ketua Jabatan sendiri. Saya rasa Puan Saida ni sangat baik, semuka pun baik. Dan Cik Rita, terima kasih kerana menjemput saya, WhatsApp saya ajak join, dan saya minta maaf sekali lagi tadi banyak sangat masalah teknikal menyebabkan menunggu lebih kurang setengah jam saya rasa tunggu tadi Tak apa. Laptop 2 kali tukar. Padu kepada pensyarah saya, Puan Syikir yang nampak ni, Puan Rozilali. Puan Rozilali dah jadi timbalan timbalan kejabatan Penolong. Penolong Ketua Jabatan. Syarah biasa je. Orang besar. Puan Rozilali, Puan Norehan. Yang saya tak nampak dalam ni. Saya tak nampak sangat. Saya pakai info ni, tak apa. Sekejap. Ada orang call. Sorry. Okey, kepada semua lecturer-lecturer saya yang mengajar saya, terima kasih kerana mengajar saya menjadi seorang yang berjaya. Alhamdulillah, walaupun belum cukup berjaya tapi bagi saya cukuplah berjaya. Boleh dikatakan saya kata masa diploma ni saya terang masa SPM tak berapa pandai, tapi itulah saya nasihat. Mungkin saya diberi kesempatan belajar di Politeknik Sabak Bernam dan berjumpa dengan pensyarah-pensyarah yang sangat baik-baik ni, yang mengajar saya rasa banyak erti kehidupan dan menyebabkan saya pun berjaya dalam kehidupan saya juga. Saya ucap terima kasih kepada semua, dan kepada adik-adik semua, teruskan belajar, pilih kawan yang betul-betul. Saya nasihat tu je, pilih kawan yang betul-betul. Rasa kawan tu pandai, kita kawan dengan yang budak pandai. Rasa budak tu kawan kita boleh bawa kita ke depan, kita kawan dengan dia. Nampak dia ni tak betul, jangan kawan. Cuba elak lah. Tak nak lah nanti saya dah kerja kat mana, nanti saya tukar tampil, tiba-tiba ada, kau belajar mana? Politeknik Sabak Bernam. Tak nak. Saya rasa sedih. Saya rasa memang tak dijauhkan. Minta jauhkan lah. Janganlah. Saya kalau terang, kalau kau one day lah kan, kita jumpa, tuan ni dulu tolong jumpa saya kat luar, tegur-tegur saya lah. Saya ni berlupa dan saya pun tak berapa clear sangat gambar kat sini kan, dan saya rasa semua studio tutup kamera. Tutup mic. Okay. So saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya harap, dan saya teringin nak pergi ke Politeknik untuk bersemuka dengan semua. InsyaAllah lah diberi kesempatan nanti, insyaAllah kalau boleh lah kan. Saya tak ada masalah. Dan saya pun teringin juga berjumpa semua lecturer saya yang baik-baik ni, yang sangat saya rasa seronok lah, memang sangat seronok. Saya rasa satu impian saya dulu menjadi kenyataan lah. Saya nak berjumpa juga dengan lecturer saya, cikgu-cikgu saya. Rasa macam kembali muda saya rasa. Okey. Dan kami muda. Ya. InsyaAllah. Kalau ada masalah tentang dadah ke apa pasal poli, boleh je. Kalau pergi kat Facebook saya, Cik Rizal pun rasa ramai yang lecturer saya yang kawan dengan saya kat Facebook ni, dan kita berjumpa pun kat Facebook juga kan. Boleh je, tak ada masalah. Nak nombor pun boleh, tak ada masalah. Nanti boleh Cik Rizal ada nombor, kita kontak-kontak. Ada masalah pasal apa ke kat Sabak Bernam tu, boleh saya minta tolong kawan-kawan saya kat sana. Macam Ketua Bahagian Narkotik sana pun Tuan Mak Isa kawan saya. InsyaAllah yelah kita tolong. Bantu ada masalah student ke apa. Tadi bekas ketua bahagian narkotik Sabak Bernam, Tuan Hafiz masuk tadi, dia kata dulu dia pernah pergi ceramah dekat sana. Adalah pasal isu apa tu saya tak tahu, dia cerita sekejap tadi. So harap-harap kita berjumpa dalam keadaan yang baik lah, tak naklah berjumpa dalam keadaan yang tak baik InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, sebagai penutup, Puan Saida, boleh ke kita minta Puan Rozilali sepatah dua kata? Boleh kita jumpa Puan Rozilali. Sebagai ucapan penutup, mewakili Jabatan Kejuruteraan, mewakili barisan pensyarah-pensyarah kita. Silakan Puan. Bersyarah apa? Bersyarah apa? Okey, terima kasih. Terima kasih. Begitulah. Boleh, Tuan Firdaus. Okey, cerita Alhamdulillah. Pada pertama saya dapat mendengar perkongsian. Walaupun semua dapat perkongsian yang baik daripada Tuan Firdaus kita ni. Sebenarnya Firdaus ni daripada zaman belajar dulu kita dah nampak credibility dia di situ. Walaupun selalu kena marah sebab apa? Sebab rambut merah kan. Rambut merah.
Tapi dia macam tu lah. Alhamdulillah. Saya percaya macam cara yang nampak ni memang sangat berbangga dengan Tuan Firdaus ni, dan saya berharap pada pelajar-pelajar semua ambil apa benda yang di-sharing oleh Firdaus. Jangan ingat bahawa kita belajar dalam bidang kejuruteraan di situ saja laluan kita. Sebenarnya kita boleh pergi macam-macam. Macam-macam kita boleh pergi. Kan? So itulah, jangan jadikan benda-benda tak ada kata bila dalam bidang kejuruteraan tak banyak kat luar ke apa, awak tak boleh jadi apa-apa. Boleh. Macam Tuan Firdaus ni, kita pun tak sangka tiba jadi polis. Tapi ayah awak orang polis kan, Firdaus? Betul kan? Kan Okay, tapi kita nampak daripada zaman belajar dia memang macam ni. Alhamdulillah, memang disiplin dia bagus. Memang bersyaraf-syaraf, syaraf lain pun semua senang lah Firdaus. Memang bila sebut Firdaus, memang ingat lah Firdaus ni yang mana satu. Dengan tinggi dengan apa kan. Yalah. Memang tak ada salah, belajar pun bagus. Okay, so saya doakan Firdaus lepas ni lebih berjaya. Mungkin dalam 2-3 tahun kita boleh nampak pretendent Firdaus ke kan. Alhamdulillah, suka sangat dengar tu. Dan saya pun sebenarnya selalu follow perkembangan Firdaus, apa yang berlaku kat luar. Baru ni rasanya macam ada dapat award Firdaus dapat award baru ni. Tahniah diucapkan. Okay, semoga ni lah terus sukses di luar sana. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan pelajar-pelajar kita. Okay, itu sahaja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Rozilaili di atas ucapan penutup itu tadi. Baiklah, dengan ini sampailah kita ke penghujungnya program kita bersama alumni, slot bersama alumni kita pada petang ini bersama Tuan Firdaus Muhammad Razi, pegawai narkotik dari Bukit Aman yang merupakan alumni Politeknik Sabak Bernam dulu pada batch yang kedua 2004. Jadi kita doakan semoga Tuan Firdaus terus sukses dalam kerjaya. Tahniah kita ucapkan di atas kenaikan pangkat bermula 1 November nanti yang akan berpindah ke Negeri Sembilan. Jadi kita sentiasa doakan semoga Tuan Firdaus terus sukses dalam kerjaya, dilindungi Allah dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab beliau sebagai polis. Dan kita sebagai rakyat Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada frontliners kita kan. Kalau tak ada orang-orang seperti Tuan Firdaus ni, tak tahulah macam mana keadaan negara kita ini. Jadi semoga ilmu yang disampaikan tadi, pengalaman yang dikongsikan itu dapat memberikan kepada kita manfaat untuk menjadikan kita seorang yang lebih baik di masa-masa yang hadapan. Dan kita doakan semoga Tuan Firdaus terus diberkati asbab ilmu dan pengalaman yang dikongsikan kepada kita pada hari ini. Jadi saya mewakili seluruh warga kerja Kelab ACE Jabatan Kejuruteraan Awam mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Firdaus di atas perkongsian, kesudian melapangkan masa bersama kita pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dalam siri-siri bersama alumni yang akan datang. InsyaAllah kita cuba untuk dapatkan ketua Balai Bomba. Kita dah try contact, kita juga dah dapat try contact engineer dalam tentera, okay, Alfitri dah try contact. Cuma nak tunggu masa yang sesuai saja untuk kita bawa mereka ke slot bersama alumni seperti pada hari ini. Jadi untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.